Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Subhanal malikil quddus. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa na'udzu bika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Terima kasih yang dihormati saudara pengacara majlis, yang saya hormati seluruh retirement fund corporated board members, yang saya hormati barisan senior management team, HODs, seluruh keluarga besar kumpulan wang persaraan diperbadankan KOAP, diraihkan juga para puasawan, para pemburu Lailatul Qadar dan seluruh para pelayar yang mengikuti siaran ini secara atas talian. Yang dari utara didoakan sejahtera, yang dari timur didoakan terus makmur, yang dari barat didoakan mendapat berkat, yang dari selatan didoakan dapat keampunan. Alhamdulillah, Ramadan 21 angka terhitung. Akankah kita semua beruntung? Harapan indah selalu digantung, berharap amal sebesar gunung. Ramadan penuh dengan rahmat, ambillah ia sekuat dapat, supaya kelak menjadi kuat selepas godaan syaitan yang laknat. Tibalah giliran saya dalam siri ceramah bersempena dengan Ramadan pada tengah hari ini. Dan saya diminta untuk menyampaikan satu tajuk, iaitu didik hati dari sifat riya dan takabbur. Saudara sekalian, ada satu perangai yang sangat dibenci oleh Allah, sehingga kan Allah ulang-ulang kebenciannya pada perangai ini dalam banyak ayat. Apakah perangai tersebut? Iaitulah sesuai dengan tajuk kita pada tengah hari ini. Orang yang ada sifat bermegah-megah, sifat riak, takabur, sombong, bangga diri. Ayat yang pertama Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 36. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka kepada orang yang sombong, takbur dan membangga-banggakan diri. Surah An-Nisa ayat 36. Itu juga dalam surah Al-Qasas ayat 76. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka kepada orang yang bermegah-megah. Surah Al-Qasas ayat 76. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada semua yang sombong, takbur dan membanggakan diri. Ini surah Luqman ayat 18. Dalam ayat lain, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah benci kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Surah Al-Hadid ayat 23. Kesemua sifat-sifat mazmumah ini amat dibenci oleh Allah Ta'ala dan merupakan sifat iblis. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah engkau manusia berjalan di muka bumi dengan pelagak sombong. Kerana sesungguhnya apa yang kau boleh buat, engkau tak dapat pun menembus bumi dan engkau tak dapat berdiri sama tinggi dengan gunung. Surah Al-Isra ayat 37. Sebab itu saudara, jangan sombong. Masuk ke kampung orang, bawa ayam tina, jangan bawa ayam jantan. Jalan biarlah di tepi-tepi. Benang arang orang, jangan dipijak-pijak. Duduk biarlah di tapak tangga. Mandi, eloklah di hilir sungai. Berdiri, moleklah di luar-luar gelanggang.
Kalau kaki belum bertaji, gelanggang orang jangan diuji. Hidup jangan sombong, kerana sundak kopiah tembok. Kerana lenggang baju koyak. Kerana sombong emas habis, elok rupa kerana budi. Bintang di timur cuacanya baik. Cahaya sampai ke hutan seberang. Mulut manis perangai baik, itulah budi dikenang orang. Sebab itu Allah sangat benci kepada orang sombong. Kata Aisyah dalam hadis, Nabi pernah menyebut, abghadur rijali ilallahil aladdul khasim. Manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang sombong. Tapi dalam hadis ini dia bukan sekadar sebut sombong. Al-laddu. Al-laddu ini kalau dalam bahasa Arab, al-laddu dia ambil perkataan ladidiyul wadi. Maknanya lembah yang sangat kerah. Maknanya dia bukan sekadar sombong, tapi keras kepala. Suka berbantah-bantah. Suka bermusuh. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu saudara, keras kepala ini sinonim dengan sifat degil. Dulu orang tua-tua, kalau tengok di kepala kita ada 2 pusar, itu tandanya degil katanya. Ni orang keras kepala, keras hati. Tidak juga. Itu hanyalah pendapat orang tua-tua saja. Sebab kajian pernah dibuat oleh National Human Genome Research Institute, ada 5% penduduk di dunia ini ada 2 pusar. Dan ada yang lebih kerana faktor genetik. Jadi tak ada kena-mengena. Tak ada kena. Sebenarnya saudara, keras kepala, sombong, ini adalah sifat yang beriringan dengan sifat bongkak, takbur, ego. Dan semua ini sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Dia sombong ataupun orang yang besar, keras kepala, ini kita bahagikan kepada dua. Orang yang sombong terhadap kebenaran. Yang kedua, orang yang sombong sesama makhluk. Orang yang keras hati, keras kepala, ini orang yang sombong pada kebenaran. Kita cerita benda yang benar, dia tak boleh terima. Ini orang sombong. Tapi dia sombong daripada kebenaran. Kadang benda ni, saudara, dia ada kaitan dengan sejarah penciptaan nafsu. Kata Syekh Osman bin Hasan bin Ahmad Ash-Shakir Al-Khawbawi. Dicatatkan dalam kitab Durratun Nasihin fil Wa'zi wal Irsyad. Sebuah kitab yang ditulis kita abad ke-13 Hijriah. Dia berceritakan tentang kisah penciptaan akal dan juga nafsu. Akal dicipta, nafsu dicipta, ada kisah yang menarik. Ketika nafsu diciptakan, dia mempunyai karakter yang begitu degil. Suka membangkang, keras kepala. Tetapi ketika akal diciptakan, itu beza. Awwalu ma khalaqallahu al-aql faqala lahu aqbil faqbal. Yang pertama dicipta oleh Allah adalah akal. Selepas akal siap, Allah Ta'ala pun menitahkan akal, mari sini. Akal datang. Sebab kalau adbir fa'adbara. Allah kata pada akal, dah, pergi undur. Dia undur. Dia dengar cakap Tuhan. Faqala wa izzati ma khalaqtu khalqan akram alayya minka fabika akhudhu wa bika u'ti. Lantas Allah pun, sebab Allah bergembira dengan tengok gelagat akal ni tadi yang dengar cakap. Lantas Allah menitahkan, demi kekuasaan dan kemuliaanku, aku tidak menciptakan satu ciptaan pun yang lebih aku cinta daripada engkau, wahai akal. Dengan engkau lah aku mengambil, dengan engkau lah aku akan memberi. Selepas selesai, Allah cipta nafsu. Ketika Allah cipta nafsu, Allah tanya kepada nafsu, nafsu, man ana? Siapa aku? Nafsu boleh jawab, anta anta wa ana ana. Kau engkau, aku aku. Dia nafsu. Dia gangster, something. Lulu buah-buah. Anta ana. Mana nafsi. Allah tanya lagi, man ana? Sekali lagi jawab, anta wa ana. Ini perangai nafsu. Sebab itu Allah menyeksakan nafsu ini kemudian dalam neraka selama 100 tahun, neraka jahim. Selepas dia keluar daripada neraka, Allah tanya lagi, man ana? Masih lagi jawab, anta wa ana. Sombong dia. Mau aku. Allah masuk ke dalam penjara Al-Ju', penjara kelaparan. 100 tahun lagi. Bila dah selesai, dia pun keluar, barulah lembik. Allah Ta'ala tanya kepada dia, man ana? Barulah dia jawab, anta rabbi wa ana abduka. Kau Tuhanku, aku hamba. Itu orang yang samseng, sombong, perangai suka membesar diri. Ini perangai yang nafsu kuat. Orang yang ikut hawa nafsu. Dan dalam Quran ada mencatatkan
beberapa contoh manusia-manusia yang kita kena ambil pelajaran daripada kisah hidup mereka. Antaranya adalah manusia yang paling sombong, paling keras kepala dalam dunia. Siapa? Yang Allah sebut dalam Quran. Firaun. Firaun ni dengan segala kesombongan, kebesaran yang luar biasa. Firaun, dia dah mati pun dia masih ada kebesaran. Tak berapa lama sebelum Ramadan, pihak kerajaan Mesir melakukan istiadat, menyimpan semua mumia-mumia yang ada di Museum Tahrir di Kairo, dibawa ke sebuah museum khas yang mereka buat. Jadi perarakan itu penuh dengan kebesaran. Firaun ni daripada hidup sampai mati beribu tahun pun masih dia very prominent. Dia suka nampakkan dia tu besar daripada orang lain. Itu Firaun ni dia contoh manusia paling sombong dalam dunia. Kita kena belajar sejarah. Siapa Firaun? Firaun ni dia bukan nama orang. Firaun ni adalah sebutan bagi Raja Mesir zaman itu. Mana semua Raja Mesir itu Firaun. Tapi namanya berbeza-beza. Jadi kita akan menemui banyak gelaran Firaun bagi orang yang berbeza-beza. Ada 31 dinasti Firaun yang memerintah Mesir. Dimulai dengan Menes sekitar tahun 3100 sebelum Masihi. Dan diakhiri oleh raja-raja bangsa Parsi pada tahun 323 sebelum Masihi. Salah satu Firaun yang terhebat dalam sejarah adalah Ramses II. Dia berkuasa tahun 1290 sebelum Masihi sampai tahun 1224 sebelum Masihi. Dan dia meninggalkan begitu banyak legacy dan juga warisan yang sampai sekarang boleh dilihat. Seperti bangunan-bangunan raksasa, termasuklah kuil-kuil batu di Abu Simbel misalnya. Jadi umumnya Firaun ini adalah laki-laki. Tapi ada juga Firaun yang perempuan yang pernah menjadi penguasa Mesir kuno seperti Ratu Hatshepsut. Dia wanita tapi jadi Firaun. Cleopatra yang menjadi ratu terakhir yang memerintah Mesir tahun 48 sampai tahun 30 sebelum Masihi. Jadi ini Firaun. Firaun ni saudara-saudari sekalian, dia adalah raja yang begitu kejam, yang begitu bengis sekali. Sehingga kan nama beliau diabadikan dalam bahasa Arab, digunakan sebagai lambang kebiadaban dan kesombongan. Itu dalam bahasa Arab, kosakata bahasa Arab, ada perkataan tafa'rana, tafar'ana, tafar'ana yang memiliki sinonim dengan takabbara. Iaitu orang itu telah tafar'ana, dia telah memfiraunkan diri dia. Maknanya dia telah menyombong diri dia. Jadi orang Arab kalau kita sebut ente Firaun, kalah dia. Ente Firaun. Sebab dia tahu Firaun ni ciri kesombongan, antagonis, musuh kebenaran, pemimpin kebatilan. Sehingga kan dalam Islam, musuh-musuh kebenaran di setiap zaman disebut dengan nama Firaun. Sebagai contoh, Abu Jahal. Abu Jahal ini, Nabi pernah menyatakan, kana hadza fir'auna hadhil ummah. Inilah Firaunnya umat aku, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal ni memang terkenal dengan samseng, keras kepala, sombong. Cuma saya nak kongsikan, Abu Jahal ni dia bukan pak saudara Nabi. Yang pak saudara Nabi namanya Abu Lahab. Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Yang ini uncle ataupun bapa saudara Nabi. Kalau yang Abu Jahal ni orang lain, Amru bin Hisham bin Mughirah, dia daripada suku Makhzum. Salah satu suku bangsawan di Mekah. Di Mekah dia ada 3 suku bangsawan. Bani Makhzum, Bani Hashim, Bani Umayyah. Nabi kita Bani Hashim. Abu Jahal ini dari Bani Makhzum. Dia bukan pak saudara Nabi. Dia ni asal usulnya, nama sebenarnya Abu Hakam. Apa makna Abu Hakam? Abu maknanya bapa, Hakam maknanya cerdik. Dia ni sangat cerdik. Sebab itu dia masa kecil atau masa remaja, dia pernah diizinkan untuk join satu grup elit orang-orang Quraisy. Dipanggil Darun Nadwah. Darun Nadwah. Darun Nadwah ni kalau kita sekarang ala-ala Mensa International lah, High IQ Society. Untuk jadi ahli Mensa kan kena skor 148 and above to qualify for Mensa membership. Warga kuab yang rasa kalau nak test cerdik sangat, bolehlah join Mensa Club ni. Dia manusia ni IQ-nya beza. 148 ke atas tu baru layak jadi Mensa.
Dia start IQ manusia 115 sampai 124. 115, 124 ini above average. Biasa university student. Kalau bawah 115, itu yang masuk simpang tak bagi signal tu. Itu yang semua yang bawah IQ 115. Tak apa cerdik. Nama je ada master PhD, tapi masuk simpang tak bagi signal, itu tak cerdik nama. Itu bawah 115. Kalau 125 sampai 124, yang ini lebih kepada postgraduate students. Kalau 135 sampai 144, ini highly gifted. Ini kalangan intellectuals. Kalau 145 sampai 154, ini professors. Kalau 155 sampai 164, ini orang panggil Nobel Prize winner. Kalau 165 sampai 179, ini high genius. Kalau 180 sampai 200, highest genius. Sebab itu macam Albert Einstein, dia punya IQ 160. Tinggi. Jadi balik pada Abu Jahal, dia ni cerdik. Dia ni cerdik. Lantas dia pun dipilih menjadi Darun Nadwah. Punya Abu Hakam. Bapa kepada kebijaksanaan. Tapi kenapakah nama dia ditukar kepada Abu Jahal? Yang menukar nama ini bukannya orang biasa. Yang menukar Nabi SAW. Nabi sendiri yang menukar namanya daripada Abu Hakam kepada Abu Jahal. Abu maknanya bapa. Jahal maknanya bodoh. Bapa segala kebodohan. Siapa yang tukarkan? Nabi kita. Kenapa Nabi tukarkan dia kepada bapa segala kebodohan? Ada beberapa pendapat ulama. Pertama, kerana dia bunuh Sumayyah binti Khayyat dengan menggunakan tombak yang dia tusuk daripada kemaluan sampai meninggal perempuan itu. Ini Nabi marah betul kepada dia. Apa salah dia tak bersenjata, tak melawan, kau bunuh dengan cara yang begitu biadab sekali. Dan yang kedua, punca dipanggil Abu Jahal, dia kerana dia ni adalah antara 3 orang kafir Quraisy yang sangat suka dengar Quran. Sangat suka dengar Quran. Dia ada 3 orang. Pertama Abu Jahal, yang kedua Abu Sufyan, dan yang ketiga Al-Akhnas bin Shuraik. Al-Akhnas bin Shuraik. Dia ni ketua Bani Zuhrah. Mereka ni pernah curi mendengar ayat Quran, tetapi mereka tak nak beriman kepada Quran dan kepada Islam disebabkan ego. Sehingga kan Al-Akhnas bin Shuraik, dia pernah tanya, Atara Muhammad dan Yakzib, tuan rasa Muhammad ni menipu ataupun tidak dengan wahyu-wahyu dia? Faqala Abu Jahal, ma kadzaba qattu wa kunna nusammihi al-amin. Kata Jaish, kata Abu Jahal, saya setakat kenal dia daripada kecil, kami berkawan, dia tak pernah membohong. Bahkan kami sepakat memberikan namanya Al-Amin. Walakin idza kana fi Bani Hashim as-saqayah wal-rifadah wal-musyawwarah thumma takunu fihim an-nubuwah fa syai'in li Bani Makhzum. Kata Abu Jahal, saya tahu wahyu yang dia bawa tu betul, saya tak nafikan. Tetapi selama ini keluarga dia Bani Hashim selalu dah terlibat dalam kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja besar ini. Mereka memberi minum pada orang buat haji. Keturunan dia jugalah yang membantu menyediakan juadah orang beribadah, menjaga dan menyantuni Masjidil Haram. Habis kalau semua keturunan dia yang buat, dan sekarang datang pula dari keturunan dia mengaku pula jadi Nabi, maka fa'isyai lim Bani Makhzum. Apa lagi yang tinggal untuk Bani Makhzum? Keturunan aku, semua keturunan dia je sapu. Rupanya Abu Jahal, dia tidak mau ikut Nabi kerana sombong, kerana degil, keras kepala, kerana faktor gengsi kebangsawanannya. Itu puncanya. Sebab itu, janganlah sombong. Berbalik semula kepada sifat-sifat Firaun yang sombong. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus ayat 83. Wa inna fir'auna la'alim fil ard. Sesungguhnya Firaun telah benar-benar membuat kerosakan sewenang-wenangnya di muka bumi. Ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, innahu kana aliyam minal musrifin. Sesungguhnya Firaun itu adalah sombong dan termasuk dalam golongan yang melampau batas. Surah Ad-Dukhan ayat 31. Padahal saudara-saudari sekalian, Firaun ni kalau kita pergi muzium dia di Kairo, badannya tak adalah besar mana. Kecil je. Kalau Ramses II yang hidup tahun 130 before Christ sampai 1213 before Christ, dia punya badan halus. Kecil saja.
Janganlah kita jadi seperti Firaun. Yang kedua, janganlah kita menjadi seperti Qarun. Ini semua watak-watak orang sombong dalam Quran. Qarun ni, saudara-saudari sekalian, dia sombong kerana memiliki harta. Macam Firaun tadi, dia sombong kerana memiliki kekuasaan dan wewenang. Adapun Qarun ini, kesombongannya kerana dia memiliki harta yang melimpah ruah. Sehingga akhirnya dia suka show off dia punya kekayaan, menyebabkan ramai top fan dia, peminat-peminat dia teruja nak jadi kaya macam dia juga. Dalam Quran Allah rakamkan cerita Qarun supaya kita tak terikut. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hazzin azim. Kemudian Qarun, kata Allah Ta'ala, dengan segala perhiasannya, fi zinati, dia pakai segala perhiasan. Kalau dia ada pingat, dia susun pingat sepapan, susun di sini. Dia ada pingat pernah terjun, dia susun pingat terjun di sini. Dia ada pingat sniper, dia susun patch sniper di sini. Dia dapat Datuk Tan Sri, Datuk Sri ada selempang, dia pakai selempang melentang sini. Pakai semua, dia suka bergaya. Dan dia pakai segala perhiasan-perhiasan untuk keluar bertemu orang ramai. Qala alladhina yuriduna al-hayata dunya. Maka ketika itu orang-orang yang top fan dia, peminat dia, orang-orang yang nak kejar kepada kekayaan ini, begitu terkagum-kagum dengan kelebihan yang dimiliki oleh Qarun, lantas ada yang berdoa sesama sendiri. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Katanya semoga kami juga diberi kekayaan sebagaimana yang pernah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya beruntunglah dia. Di surah Al-Qasas ayat 79. Qarun kaya, kita tak ada masalah. Cuma masalah Allah Ta'ala rakamkan. Bila dia dah kaya raya, orang pun datanglah bertanya, nak minta tips, minta petua macam mana boleh keluar daripada kemelut, kemiskinan, kebuluran. Macam mana dia boleh jadi kaya? Bila orang tanya dia macam mana dia boleh jadi kaya, apa jawapan dia? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini Allah marah. Bila dia tanya macam mana you boleh kaya? Katanya saya diberi harta ini kerana ilmu, knowledge yang ada pada saya. Allah rekodkan dalam surah Al-Qasas ayat 78. Bayangkan dia kaya, orang tanya dia macam mana you boleh kaya? Dia kata saya usahalah. Saya usaha. So itu Allah murka kepada Qarun. Allah tenggelamkan dia dengan harta-hartanya sekali. Fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahum min fi'atin yansuruna fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan Qarun dan juga rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya nanti kecuali daripada azab Allah, kecualilah orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Dan tidaklah dia termasuk sebagai orang-orang yang dapat membela diri. Surah Al-Qasas ayat 81. Jadi bila Allah tunjukkan di depan manusia ketika itu, Qarun ini, Allah tenggelamkan dia di dalam bumi. Maka orang-orang dan juga netizen yang dulunya mengkagumi Qarun, yang follow dan like kepada Qarun, akhirnya left group, akhirnya unfollow, akhirnya unfriend, dan akhirnya join geng surau saja. Ini bukan fitnah. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan, wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadih. Dan orang-orang yang pada masa dulu bercita-cita jadi kaya seperti Qarun, akhirnya mereka sedar dan berkata, wah sesungguhnya Allah telah pun memberi kami rezeki yang cukup kepada sesiapa yang dikehendaki daripada hamba-hambanya. Surah Al-Qasas ayat 82. Ini tuan-tuan, puan-puan boleh baca sendiri kisah Qarun ini.
Yang penting bagi kita jangan sombong. Jangan sombong. Nabi beri amaran. Mana-mana orang yang sombong, mati dalam keadaan sombong, maka dia akan menghadapi kesusahan di alam yang satu lagi. Amin rajulin yamutu hina yamutu wa fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibarin tahilla lahul jannata ayariha rihaha wala yaraha. Mana-mana orang yang meninggal dunia dan ketika dia meninggalnya itu dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi saja sifat sombong. Sebesar biji sawi saja sebesar sifat sombong, maka akan halal lah, tidak boleh baginya melihat surga ataupun mencium bau surga. Bayangkan, sombong sebesar zarah. Zarah ni benda paling kecil. Dulu benda paling kecil dalam dunia ni biji sawi. Itu panggil zarah. Lepas itu ada orang jumpa lebih kecil daripada biji sawi, iaitu atom. Atom. Lepas atom, orang jumpa pula elektron. Ini benda-benda yang kecil di dunia. Lepas elektron, teknologi berkembang, orang tahu pula rupanya elektron itu sendiri terdiri pula daripada beberapa benda yang disebut quark. Lepas itu jumpa pula quark dalam yang mana dalam quark tu ada partikel-partikel yang sangat kecil dinamakan superstring, sama ada dari segi mikro ataupun precision. Jadi begitulah silih berganti benda-benda yang halus tapi semuanya membawa kepada fahaman yang sama. Sombong ini walaupun sebesar zarah sekalipun tetap akan dipandang hina oleh Allah. Jadi bila Nabi terangkan hadis ini, tiba-tiba ada satu orang sahabat nama Raihanah, Abu Raihanah radhiyallahu anhu. Dia mengangkat tangan, "Ya Rasulullah, kalau saya suka benda-benda cantik, saya suka pakai baju cantik, saya suka pakai kasut cantik-cantik, adakah saya juga dikira sombong ya Rasulullah?" Maka apakah dijawab oleh Nabi? "Inni la uhibbul jamal wa ashtahi hatta inni la uhibbuhu fi alaqati sawti wa fi syirakin na'li." Nabi jawab, "Laisa dzakal kibaru." Oh, itu kita tak anggap sebagai sombong. Inna Allah azza wa jalla jamilun yuhibbul jamal. Sebab Allah itu maha cantik dan Allah sangat suka kepada kecantikan. Walakin al-kibra man safihu al-haqqu wa madan nasu bi'ainai. Tetapi yang aku masukkan sebagai orang sombong adalah orang-orang yang mana dia menolak kebenaran dan dia meremehkan usaha manusia dengan kedua-dua matanya. Hadis riwayat Ahmad, hadis ni sahih li ghairi. Mari saudara, jangan kita sombong, jangan kita takbur. Itu sifat ahli neraka ada 3 kata ulama. Utul, jawaz, mustakbir. Ceklah mana-mana orang sakit yang sekarang ni uh, apa nama kita, kalau kita tengok orang-orang yang berperangai hati yang sakit, orang yang jiwa sakit ini. Mereka ini utul, jawaz, mustakbir. Dia begitu utul ni, dia suka bertengkar. Dia orang jiwa sakit. Orang jiwa sakit. Allah benci. Sifat-sifatnya Allah benci. Orang utul suka bertengkar dengan kasar. Dia cepat tisu lah. Dia macam mudah melenting. Mudah melenting. Jawaz. Jawaz ni belagak. Yang ketiga mustakbir. Sangat sombong. Inna Allah azza wa jalla yubghidu kullu ja'zari. Allah sangat benci kepada orang-orang yang ja'zari. Sombong luar biasa sangat. Justru saudara, marilah kita rendahkan diri kita. Jangan belagak sombong. Jangan kagum sangat dengan segala kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Sepatutnya kelebihan yang Allah Ta'ala beri, kita kena banyakkan syukur kepada Allah. Tapi ternyata manusia ni, dia memang bangsa yang payah nak bersyukur. Itu dalam Quran ada satu surah, nama surah Ar-Rahman. Yang mana dalam surah ini, Allah ulang sebanyak 33 kali soalan. Apakah soalannya? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu nak dustakan? And which of the favors of your Lord will ye deny? Apa lagi yang kau nak kata aku tak beri? Seolah-olah begitulah Allah Ta'ala nak menyebut. Kenapakah Allah Ta'ala menyebut 3 kali? Sebab manusia
dia lupa nikmat itu daripada Allah. Bahkan dia jadi sombong pula. Cuma dibahaskan oleh para ulama Quran. Mengapa Allah gunakan perkataan dusta dan bukan guna perkataan engkar? Dusta di mana al-kazibu, al-kizbu al-ikhbari an syai' bin khilaf ma huwa alaih. Orang yang menipu ini dia cuba untuk nak divert daripada isu atau cerita yang sebenar. Adapun dusta ini orang yang sembunyikan rahsia. Contoh begini, maaf, ni sekadar contoh. Ada orang bila dia dapat rezeki banyak, dia dapat duit, dapat bisnes, dapat payment macam-macam, orang puja tahniah pada dia. Tahniah lah. Dapat juga cari pendapatan begini-gini, orang puji. Apa respon dia? Bila orang tanya macam mana awak boleh berjaya mengharungi PKP ni, orang lain semua dah lingkup gulung tikar, awak mesti okey lagi. Dia dengan penuh bongkak dan sombongnya hanya sekadar menjawab, saya berjaya ni, dapat rezeki ni hasil kerja keras dan juga perancangan yang tepat. Ini yang Allah Ta'ala marah. Jawapan itu betul. Tetapi dalam konteks kesyukuran itu di mana? Sepatutnya orang itu kalau orang tanya macam mana you boleh dapat nikmat, dia mesti jawab, ini Allah punya izin. Ini Allah punya izin. Kerana dengan dia lupa dan tidak menyebut nama Allah, itu erti dia mengakui bahawa benda ni tak ada kena-mena dengan Allah. Itu Allah marah. Allah murka, sombong. Sama juga ada orang dia dapat degree. Dah umur dah pension baru dapat degree. Dia tengah bersiap-siap nak buat masters pula. Ni wartawan pun bila hari convocation tengok kita ni warga emas ambil first degree. Orang kumon lah. Oh, pakcik macam mana pakcik boleh berjaya dapat degree? Oh, dia kata saya berjaya ni sebab perancangan yang baik bila masa nak baca. Oh, dia pula menerangkan. Di mana Allah di dalam jawapannya? Bukankah manis kalau ditanya, cik apa ni perkembangan sekarang ni, nampak pakcik ni begitu berjaya, hebat sekali. Alangkah manis kalau jawab, oh ini izin Allah. Izin Allah. Sama juga orang, ada jenis dia jenis sihat. Tak sakit-sakit. Umur dah dekat 50. Tapi memang tak pernah. Tak adalah macam orang lain umur 40 lebih dah terlantar, korek mulut, masuk macam-macam gas apa-apa. Jarang sakit pula. Umur dah dekat 50. Orang pun tanya, macam mana tuan boleh sihat, maintain lagi? Oh, I'm a gym freak. Saya ni jogging freak. Saya hari-hari exercise. Saya pandai jaga makan. Saya hari-hari pergi gymnasium. Ada orang tanya, oh, nampak tuan nampak sihat walaupun umur dah kat 60. Oh, saya punya keturunan memang semua passion mungkin di umur. Janganlah sombong. Apa salahnya kita mengatakan bahawa saya sihat ini kerana izin Allah. Kerana izin Allah. Dia punya exercise memang tak nafikan. Hari-hari kayuh basikal. Bulan puasa pun kayuh. Kayuh basikal. Jogging lagi. Siap kalau dalam Facebook macam siap tampal marathon calculator ni dalam sosmed dia. Berapa distance, berapa time, berapa pace. Tapi bila tanya macam mana ente boleh sihat, dia kata ini sebab kita jaga. Saya pakai jam Garmin, saya gini-gini. Boleh kontrol saya punya langkah 10,000 langkah sehari. Itu sebab Tuhan tanya, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadzibah. Payah sangat kena nyebut nama aku ketika engkau mendapat nikmat. Ini sombong namanya. Sombong. Sudah dapat nikmat, tak nak sebut pun nama Allah. Bersyukur jauh sekali. Nak masukkan Allah sebagai penyumbang, itu hampir tidak ada. Ingat, janganlah kita merasakan nikmat yang kita perolehi seakan-akan hanya kerana usaha kita ataupun kerana kita ini terror dan macam-macam. Sehingga kita dustakan segala nikmat itu sebenarnya datang daripada Allah. Sebab itu saudara, dalam bahasa mudah, orang yang sombong, takbur, keras kepala, ini adalah jelmaan daripada hati yang keras. Hati yang keras. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Kemudian sesudah itu, hati kamu diubah menjadi keras seperti batu. Bahkan lebih keras lagi daripada batu. Di surah Al-Baqarah ayat 74. Hati keras, tanda bongkak. Cakap bohong, suka berlagak. Kepada yang lemah, bantak membentak.
bersua lawan berair pesak. Rakyat negara, rakyat sengsara, negeri pun rosak. Hidup biarlah berjasa, mati biarlah beriman, berfikir biarlah berilmu, berbicara biarlah berbahasa, bergaul biarlah beradab, berakal biar berakhlak. Yang miskin jangan dihina, yang kaya jangan disanjung, yang lemah jangan dipijak, yang berkuasa usah dijulang. Sebab itu kalau kita dapat jaga perkara ini, jauhlah kita daripada sifat takbur, sombong dengan apa juga nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Cuma bila sebut sombong, degil, ini semua ada kena-mengena dengan uh, hati, hati yang keras. Apakah indikator, tanda-tanda kita nak tahu bahawa hati kita ini sudah semakin mengeras atau semakin payah nak menerima wahyu Islam? Pertama sekali kata ulama, kalau kita nak tahu tanda hati kita dah semakin keras, pertama sekali malas melakukan ketaatan dan amal ibadah. Dia bukan sekadar malas, tapi dah mula meremehkannya. Kan? Macam contoh, kita dah 21 Ramadan. Kalau kita masih meremehkan amalan orang lain, itu something wrong somewhere. Kita mesti ada perasaan dalam hati, habis ni kan aku nanti malam nak join sembahyang tarawih 20 rakaat misalnya. Orang pesen beginilah, semayang, solat dilakukan secara sambil lewa saja. Apa sebab? Dia dah jadi malas melakukan ketaatan. Jadi kalau kita dah start malas begitu, itu tanda hati sudah keras. Kalau dibiarkan lama-lama jadi sombong. Lama jadi sombong. Yang kedua, tanda orang yang hati dah semakin keras, dia tidak lagi tersentuh bila mendengar atau membaca ayat-ayat Quran, ataupun ketika diberikan sebarang nasihat, dia sudah tak tersentuh langsung hati. Padahal Allah Ta'ala menitahkan agar berilah peringatan dengan menggunakan Quran, supaya manusia ini jadi takut. Fadzakir bil Quran may yakhafu wa'id. Berilah peringatan dengan menggunakan Al-Quran kepada orang-orang yang takutkan janji azabku. Surah Qaf ayat 45. Itu yang kedua. Tanda yang ketiga, hati dan fikiran dah semakin keras, makin nak bawa kepada sombong. Kita sudah tidak tersentuh lagi dengan ayat-ayat kauniyah. Tanda-tanda ciptaan Allah. Musibah, wabak, kematian, musim buah, musim hujan. Semua ini tidak memberi bekas kepada jiwa dia. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Dan patutkah mereka berdegil, tidak mahu memperlihat dan melihatkan alam ini, bahawa mereka dicuba dengan pelbagai bencana pada tiap-tiap tahun sekali atau 2 kali. Kemudian mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mereka mahu beringat dan juga insaf. Surah Taubat ayat 126. Sebab itu saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, kita mestilah ada sedikit buatkan persiapan, supaya persiapan jiwa maknanya, supaya jangan rasa tak rasa apa-apa bila memandang ayat-ayat kauniyah ini. Itu yang ketiga. Seterusnya para ulama mengatakan bahawa untuk menghindari masalah keras kepala ini ataupun sombong ini, Rasul SAW ada mengajarkan kepada kita 2 kaedah. Kaedah pertama adalah Nabi ajar kita minimumkan perbuatan dosa. Minimumkan. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Apabila seorang hamba telah melakukan taubat terhadap semua dosa-dosa, maka akan ditorehkan satu tumpuk hitam di dalam hatinya. Toreh satu dosa. Fa idza huwa laza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu.
Siapa-siapa yang tidak, tapi jika dia meninggalkan perbuatan uh, yang tak elok, dan dia beristighfar, nescaya akan dibersihkan dia daripada kelompok hitam itu. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Sebaliknya, kalau dia terus buat dosa, maka tumpuk-tumpuk hitam tadi akan terus bertambah sehingga menutup hatinya. Ini hadis riwayat Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Justru itu, saudara, marilah kita berusaha untuk meminimumkan perbuatan-perbuatan dosa kita. Langkah yang kedua, selepas kita minimumkan perbuatan dosa, Nabi SAW, para ulama mengumpulkan ada hadis mengatakan, Nabi mengajarkan, wujudkan keinsafan dalam diri dengan banyak memandang orang-orang susah yang ada di sekeliling kita. Macam contoh, kalau kita sekarang ni, keluar pada bank, keluar pada masjid, ramai orang susah. Ada orang dia marah-marah, ada orang dia melihat itu dari satu sudut yang lain. Dia orang susah. Jadi bagaimanakah cara untuk kita nak mudahkan uh, wujud keinsafan diri dengan memandang orang sekeliling? Pertama sekali adalah menjenguk anak yatim. Jenguk anak yatim. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yashku qaswata qalbihi. Qal atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrika hajatak? Sahabat cerita, ada satu hari seorang sahabat datang berjumpa dengan Nabi dan akhirnya dia bercerita. Kata sahabat ini, lately, kebelakangan ni, saya merasakan hati saya makin makin keras, ya Rasulullah. Payah nak menerima kebenaran, payah nak menerima nasihat yang baik. Dan Nabi pun bertanya, maukah engkau aku beritahu ada satu cara untuk melembutkan hati dan akan menjadikan segala doamu dipenuhi oleh ilahi. Apakah amalan tersebut? Kata laki-laki bijak pandai ini. Irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Dia mengajarkan, sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya, berikanlah kepada mereka makanan dari makananmu, nescaya akan melembutkan hati dan melapangkan rezekimu. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi kepada tuan-tuan, kalau kita ada kelebihan rezeki, bantulah orang-orang yang memerlukan. Cara yang mudah, sebelum sekolah tutup, mari kita pergi ke sekolah-sekolah, tanya kepada pengetua, mana ada budak-budak, anak-anak yatim yang susah, yang saya boleh bantu. Bantulah mereka. Kalau nanti lepas raya, beritahu pada makcik kantin, ni budak-budak anak yatim, je 1, je 2, je 3. Ada 50 orang ni, saya bayar makan dia orang. Jadi dia makan saja free, nanti hujung bulan-bulan saya akan datang bayar. Bayangkanlah tuan-tuan. Ini semua perkara yang boleh memberikan hati kita dilembut. Yang kedua, Nabi mengajarkan, hati yang keras ni kalau nak dilembutkan, sering-seringlah ziarah kepada perkuburan. Hadis daripada Anas bin Malik, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur alla fazuruha fa innahu yariqal qalba wa tadma'al 'aina wa tuzakkirul akhirah. Nabi mengajarkan, aku pernah sebelum ni melarang kamu semua pergi ziarah kubur. Namun untuk sekarang, ziarahlah. Sebab sesungguhnya ziarah kepada kubur dan melihat orang mati boleh melembutkan hati, menitiskan air mata dan mengingatkan kita kepada akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi mengajarkan, kata para ulama, kurangkan makan, kurangkan rehat, kurangkan tidur. 3 faktor inilah yang boleh menyebabkan hati kita menjadi keras, hati kita menjadi payah menerima kebaikan, disebabkan buat 3 perkara ni. Suka tidur, suka berehat dan suka makan. Bukannya tak boleh rehat, tak boleh tidur, tak boleh makan, boleh. Tapi jangan sampai 3 faktor ni menyebabkan hati kita menjadi begitu keras sekali. Baik, sekiranya ada sebarang perkara yang tuan-tuan nak bangkitkan dari segi idea-idea ataupun lain-lain perkara,
Bagi pihak penganjur, kita mengalu-alukan sekiranya ada sebarang perkara yang nak diperjelaskan atau nak dipertanyakan selama mana dalam konteks tajuk kita pada kesempatan tengah hari ini, iaitu kita sedang membahaskan perkara berkaitan didik hati dari sifat riak dan juga